5,000, tengah-tengah dia turun 3,500. Dengar tak? Tapi kalau dia ada 2-3 buku, dia kena combine. Itu dia kena combine. Pasal apa? Mungkin dia turun buku lagi satu sama. Bila dia combine, dia lebih daripada 90 hisap je tak? Jadi kalau ada satu buku, no problem. Kalau ada 2 buku, kena combine. Baru banyak, sangkungkan. Baru kita tengok. Oh, kadang-kadang kat nombor 1 buku dia kena 3,500. Tapi dia nombor 2, dia ada 10,000. Ada daripada kadang-kadang hisap dia 5,500. Jadi dia kena combine. Tapi kalau dia tak satu senang lagi. Kalau ini dia tutup. Dia tertutup tak payah cakap lah. Tapi dalam hukum fikir mazhab, umum mazhab, dia ada perkataan namanya takjil. Takjil ni maknanya apa? Walaupun saya kurang, saya tetap saya bayar zakat dahulu. Boleh tak? Boleh. Itu terpulang macam benda itu bukan satu yang wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan syarat mesti 2. Cukup haul selama setahun, cukup nisab. Nisab putus, jadi kewajipan putus. Okay? Cuma antara mazhab mengatakan kalau kita rasa pasal apa? Kadang-kadang kita kat sini kurang. Tapi bila kita dah sampai sini ada 2,000, saya tak bayar zakat. Boleh tak? Kalau kita ikhlas, rasa tak kurang rezeki, apa yang boleh. Contoh, tahun ni kita punya raya masuk bulan April. Kita ambil contoh 3,500 ni naik sampai dekat Syaban, bulan Syaban ni dah turun daripada darjah nisab. Bila masuk Ramadan, naik balik pada 8,500. Kita dapat pada semua pengumuman kita baik-baik. Sekarang kita dah ada. Nak bayar tak? Pulang tak? Tapi kalau ikut hukum syarat, ingatlah nisab haul. Tapi kalau tak, saya rasa saya nak bayar je lah. Takut nanti sampai yang bayar zakat. Kerana kalau kita meninggal sebelum kita bayar zakat dan zakat belum cukup haul untuk nisab, kita tak kita memang selalu dah tak payah zakat. Kita dah jadi harta warisan. Tapi wajib tak bila zakat tak jadi. Wajib jadi harta warisan. Terpulang pada anak-anak kalau anak-anak bayarkan zakat. Kewajipan kita dah putus. Orang yang meninggal dunia, zakat, puasa, harta dah terputus. Cuma satu je yang boleh buat. Hutang dengan haji. Haji boleh bedal orang, bukan bedal badan. Kalau dia tak pernah buat langsung, maka ahli keluarga warisnya boleh hantar dia pergi badan, buatkan badal haji. Ustaz, saya nak tanya soalan. Macam saya tengok dekat Malaysia, diorang kerja tiap-tiap bulan dapat gaji berapa, yang dia punya zakat pendapatan. Habis macam misalnya gaji you 2,000 lah. So daripada 2,000 ni dia tolak 2.5%. Tiap-tiap bulan sampai 1 tahun gitulah. Boleh tak Ustaz yang kita kita buat? Pendapat yang istilahnya tu, yang Malaysia punya adalah zakat pendapatan berdasarkan mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan ada zakat pendapatan. Maknanya dia tak ada simpanan, tapi pendapatan dia dapat 2,000. Tapi by end of year 2,000 kali 12 kali 24,000. 24,000 dah melebihi daripada 5,000 kadar nisab. So dia nak bayar setiap bulan 2.5%. Okay? Itu di Malaysia dia ada. Di Singapura tak ada. Pasal bagi kita 2.5% pasal duit yang kita dapat ni first kali. Kenapa kita tak jadikan zakat pendapatan di Singapura ni sebagai satu option untuk kita boleh bayar? Kerana dapat masuk keluar. Masuk lubang, gali lubang, masuk lubang, dapat duit bayar hutang. So duit kita bukannya simpan.
Itu matlamat kenapa MUIS tak mengambil ada zakat pendapatan. Pasal apa? Pasal kita tak simpan. Okey. Dan perkataan zakat ni makin bertambah. So benda tu tak bertambah. Awak masuk sini keluar. Nampak banyak kan kat Singapura orang gaji pun 3,000, 5,000. Tapi dia masuk kunci kanan, kunci kiri keluar. Betul senyum aja biasa. Tak apa. InsyaAllah Allah akan berikan. Okey lah. Tak kisahlah. Kat dunia ni tak jadi kaya pun tak apalah, insyaAllah. Yang penting kita tak sampai susah. Okay? Bulan seterusnya yang kurang dari nisab dikira sebagai bulan 1. Maknanya dah terputus, start the next month kalau bulan tu naik lagi. Itu maksudnya lah yang Ustaz Harun dah kongsikan. Okay? Jadi kalau nak tahu selanjutnya, ni dia lah. Okay? Kalau ini tentang CPF lah. Perlu dibayar jika sudah cukup syarat haul nisab dan ada kuasa. Ada kuasa maksudnya apa? Ada wang lebih lah. Kita CPF ada. CPF ada dalam 100,000. Okay? Tapi kita kat luar pun ada duit. Cash in hand, our saving. Dari macam saving lah, kita keluarkan. Tolak duit simpanan kita, tolak CPF kita ada berapa. Tapi rata-ratanya jaranglah ada. Okay. Senang kalau CPF ni dah dapat on hand, kita bayarlah kan. Ada orang kan diberikan rezeki yang lebih. Pada time dia dah tolak dia punya ordinary account dia dah tolak dia apa ni dia apa SE special account dia ada dia punya lebih kan, boleh bayar lah. Okay. Dia ada dia ada lagi boleh bayar. Itu no problem. Yang tak boleh sentuh langsung apa? Medisave. Medisave memang tak akan sentuh lah. Kita gunakan untuk kita punya sakit-sakit. Tapi medisave tu akan dapat bila Abang Jamil mampu. Abang Jamil mampu barulah yang rasa orang yang hidup, yang mati tak rasa. Tak apalah. Okey. Zakat emas. Okey, ini best. Tidak perlu zakat kerana tujuan emas adalah untuk perhiasan wanita. Lagi tak boleh pakai emas, tak boleh pakai sutera. Dia tak boleh pakai. Itu hanya untuk wanita. Okay. Tetapi jika terjadi dua keadaan ini baru diwajibkan zakat. Yang pertama, apabila hiasannya sudah berlebihan. Macam Mr. T, contohlah. Contohnya. Yang kedua, bukan untuk perhiasan tapi untuk dia simpan. Saya memang jumpa ada kaum Adam yang dia beli emas. Pasal apa? You buy gold coin, gold nugget, yang kecil-kecil tu kan. Dia bukan semudah macam you simpan nak jual balik. Dia senang tau. Dan ada yang UUB dia beli emas tu nanti dia park dalam bag. Pasal bila you nak jual balik nanti dia ada tolak dia punya servis, apa semua gitu semua kan. So dia beli emas perhiasan. Pasal bila dia nak gadai, dia pergi je tempat emas, dia jual, dia dapat duit. Dia tak ada tolak berapa persen. Kalau dia nak tebus balik, dia kena bayar lah berapa, I don't know how much. Tapi kalau you beli gold coin, you beli apa semua, bila you nak jual balik, dia ada dia service charge, I don't know what, tapi dia ada charge lah. Ini yang bilang saya, kawan-kawan saya yang beli. So dia beli, dia takkan beli gold coin, benda ni dia bukan macam beli hari ni, sebulan dua dia jual. Tak, dia tunggu paling lama nak dapat hasil. Kalau kita nak main jual gold 5 tahun, 5 tahun boleh dapat hasil sikit. Okay. Sebab dalam cerita piramid dia kata jual orang lebih untung. Okay, contoh lah. Okay. Apabila hiasannya sudah berlebihan dan bukan untuk perhiasan, contohnya diwajibkan jika satu bentuk emas beratnya 860 gram ke atas untuk perhiasan atau 86 gram untuk emas simpanan. Dia simpan adalah 86 gram dan simpanannya dia tak kena wajib bayar zakat. Tapi kalau perhiasan dia tu melebihi yang dia
kebiasaan orang, contoh 860 gram. Ada tak ibu-ibu yang simpan emas pakai emas hiasan 860 gram? Okay. Jangan nanti saya tarik di sini, dia emas dia bersih sampai lengan. Tu kena bayar Contohnya, okay, ni saya ambil contoh. Okay. Yang kita simpanan wang pun, yang kita simpan dalam bank kita tu, kita sepatutnya kita bayar kadar mengikut emas. Selain daripada emas yang kita kena bayar, kalau kita ada invest dalam emas, saya beli artikel sini. Kenapa apa? Yang kita dah bayar 7,000 kan zakat nisab. Zakat nisab harta kita ni kan, yang wang ringgit ni, simpanan kita adalah berdasarkan harga emas 86 gram kali ini contoh, saya contoh ini 86 gram, per gram is 393 saya tulis salah because this is the latest one. Yang atasnya saya check hari tu because harga emas turun naik sebab zakat harta kadang-kadang dari 7,000, kadang-kadang turun 5,000, kadang-kadang 6,000, kadang-kadang sorry. So actually is $85.50. Ini saya bawa check daripada Golden Chance. So dia kena bayar zakat 7,353. Zakat bulan ni adalah 7,000. Okay. Kenapa dia ada lebih yang tadi tu 353? Okay, kalau awak pergi Golden Chance, dia ada emas tukang. Okay, so Muiz ambil no service charge for tukang, just the gold aja. So the gold aja is 89 per gram ni. It's about, I think about $81.50, lebih kurang gitulah, untuk dapat 7,000. So duit yang simpanan kita ni berdasarkan apa? Berdasarkan perkiraan emas. Jadi kalau duit kita ni ada dalam 7,353, kita dapat dalam lebih kurang 886 gram emas. Okay, ini bagi simpanan lah. Tapi kalau 860 gram tu maknanya tambah kosong kat belakang, dia ada 70,000 lah. Betul? Betul kan? Tambah kosong kat belakang. Minta maaf hari ni saya punya kelas selalu mesti meningkat dengan nombor je main. Padahal maths pun bukannya pas sangat pun. Tapi saya punya bab zakat dengan apa namanya, hingga tu dapat apa, duit faraiah, kelas apa, faraiah saya pas. Okay, ini contoh lah Okay, ini adalah penagihan zakat tahun 2021 lah, kalau zakat lah. Okay, ambil tak banyak tapi okay, ada orang tanya, Ustaz, saya nampak dia letak fakir miskin sampai 27 juta 27 juta 27,000 ke 27 juta? 27,000 juta ribu. Okay, so total ribu. Tapi saya nampak masih lagi ada kalangan orang-orang fakir miskin yang masih ada. Okay, dia gini, Muiz tak semua dia bayar cash. Ada yang dia pakai cash, dia tengok keperluan dia berapa. On top of that, Muiz kadang-kadang dia bayarkan orang tu punya bil air. Dan dia kena bayar bukan 1 bulan aja. Dia kena stretch for 12 month ke 6 month ke, berapa keperluan dia. So ini yang diagihkan untuk fakir miskin. So sebab kalau kita ada kelebihan, kita bayar zakat, maka kita akan dapat bantu kaum orang-orang yang memerlukan. Cuma saya tanya, kalau saya tak bayar daripada Muiz, boleh tak saya nak keluarkan duit saya bagi pada orang-orang tertentu yang ada dalam hilapan? Boleh. Okay. Cuma ulama kata, boleh tak bagi satu asnaf aja? Okay, digalakkan paling kurang ulama berpendapat 3. Pasal tak semua kita boleh dapat. Okay. Jadi di antaranya yang kita boleh dapat fakir miskin, mu'allaf, fisabilillah. Okay. Orang yang berhutang pun kena tengok juga hutang macam mana. Okay. Amin. Saya boleh terima. Jadi siapa nak kasih saya boleh terima. Tak apa, saya gurau aja Tak minta. Ini contoh-contohnya. Okay.
Sampai sini jelas tak apa yang saya faham, saya terangkan? Ada yang tak jelas, tolong tanya saya sekarang sebelum saya terlupa. Pasal soalan anda akan membantu orang-orang yang lain ada. Ada tak? Okay, nanti ada satu soalan saya rasa semua orang akan tanya. Hukum memakai emas bagi lelaki, boleh tak lelaki pakai emas? Okay, apa pun jenis perhiasan termasuk emas swasta, hadis Nabi SAW telah dihalalkan emas dan sutera asli bagi perempuan di kalangan umatku dan diharamkan keduanya bagi lelaki. Cuma lelaki ni dia ada swasta, dia ada percentage emas. Ini saya baru tahu pasal bila belajar dulu dekat Mesir. Dia boleh, lelaki boleh pakai emas. Ni dah sabar dulu ya. Balik 5 cincin emas, kerana dia dengan syarat dia tak boleh lebih daripada 80% benda lain. Contoh silver 15% ke 10% je emas. Kenapa apa? Emas dia punya texture je akan buat dia cantik. Ini ulama berpendapat, bukan saya pendapat. Ulama kata at least 80% mesti ada silver ke platinum ke apa saya tak tahu. Kerana emas adanya emas tu untuk dia, because kalau kita ambil silver dia tak, dia besi dia tak cantik kan, dia cuma nak tahan. Emas ni tahan, it's a centric value. Dia sebab dia harga emas naik sampai dia ada. Tapi ikut hukum, okay, sebaik-baiknya kita elakkanlah. Kerana orang pernah dia dah pakai emas, lepas tu dia, ustaz saya solat tadi saya sah tak? Kita cakap asal tak sah pula. Tadi saya pakai swasta lah, swasta dia. Habis yang awak pakai swasta ke emas? Swasta, berapa persen aja lah emas tu kerana nak kasih. Saya kata, sah lah, awak bukan kentut. Kau kentut baru batal awak solat. Okay. Jadi maknanya dia datangkan was-was ketika solat kan, dan dalam kita punya amalan harian. Okay, maka lebih baik kita tinggalkan. Okay, tak ada lagi ready. Okay, ini last zakat bagi yang tak bekerja. Okay, bagi orang yang tak bekerja, saya dengan Ustaz Arun tadi kita dah sama-sama acknowledge, kata kita berpendapat, kita mengambil bahawa orang yang berzakat bagi orang yang tak bekerja tetapi dia ada simpanan, dia tetap kena keluarkan zakat. Kenapa? Yang pertama, kerana duit itu simpanan, cukup syarat dia haul dengan nisab kena bayar. Okay, Ustaz, saya dah tak ada apa lagi, ini dia simpanan saya ada. Contoh simpanan ada 100,000, kalau dia ada ini Ustaz, duit untuk sakit pening saya. Okay, ya, kita faham, tapi duit itu melebihi kadar yang anda ada. Tapi kalau saya tak ada duit, maka tak perlu bayar zakat lah. Okay, kenapa? Zakat macam saya gunakan apa yang saya kongsikan tadi dari Quran, untuk Allah Ta'ala akan sucikan harta kita dan insya-Allah Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki kita. Okay? Jadi kalau ada soalan, insya-Allah tanya Ustaz Arun. Allah bisa. Okay, saya minta maaf segala kekurangan, insya-Allah pun akan jawab soalan insya-Allah. Dan ini saya akan serahkan pada Ustaz Arun untuk bacakan nanti insya-Allah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih semua yang hadir. Hari ini bermula hari ini selama 4 minggu saya kena bagi-bagi pasal ada dua kelas. Ada 2 kelas insya-Allah. 2 kelas di atas, satu kelas di atas iaitu Akademi Hijrah, dan hari ini SBL lah, jadi 2 kelas. Jadi ada part yang Ustaz Syafiq masuk, ada part yang saya akan masuk insya-Allah. Baik, hari ini seperti mana dijanjikan, kita akan cover bab
zakat. Tadi Ustaz Syawal dah cover bab zakat semua dah faham ya. Semua dah faham dan alhamdulillah kita pun akan masuk dalam bulan puasa insya-Allah hari Khamis. Ya, hari Khamis. Hari Rabu adalah hari malam kita bertarawih insya-Allah. So malam tarawih itu insya-Allah, walaupun saya cakap ni maknanya tunggu juga pengumuman daripada mufti ya, belum diumumkan. Saya bukan mufti ya, saya cuma Harun. Harun ya. Jadi akan ditunggu pengumuman mufti juga dahulu, barulah kita akan terlaksana insya-Allah. So sedikit saja sebelum kita baca tahlil seperti mana dijanjikan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah berikan kepada kita, suruh kita untuk berpuasa. So berpuasa ni maknanya apa abang-abang kakak dirahmati Allah? Ialah dia dapat tahan makan dan minum ya, serta segala yang membatalkan puasa daripada subuh sampailah maghrib. Daripada subuh sampailah maghrib. Jadi first tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi kalau contoh kita pada hari Khamis nanti ya, kita dah tak boleh makan, selepas subuh kita dah tak boleh makan. Ustaz, saya tak sengaja Ustaz, tiba-tiba bangun pagi dah biasalah ya. Bangun pagi buka Xbox ya. Batal tak puasa saya? Dah confirm tak? Terus tak? Kan? Kalau tak orang tak sengaja memang tak membatalkan. Ya, kalau tak sengaja memang tak membatalkan. Tapi kita kena letakkan dalam minda kita, mindset kita yang kita ni sedang berpuasa, Pernah Ustaz Arul pernah tak sengaja. Saya pun pernah tak sengaja saya pagi-pagi tu saya beli gula-gula, saya makan gula-gula suka hati kan. Tapi lepas tu orang tegur, kau tak puasa kan? Kan tak puasa. Lepas tu kita terus buanglah kita punya makanan tu kan. Bukanlah kita tengah makan gula-gula, kau tak puasa kan? Tiba-tiba apa puasa? Baru nak telan. Tak boleh lah. Maknanya terus-menerus kita kena buang kan? Kita kena buang. Ustaz, saya kalau contohnya saya makan tak ada orang tegur sampailah zuhur baru tegur. Saya dah makan biryani 2 paket, saya dah makan lontong 2 paket kan. Tengah hari baru perasan, alamak puasa lah hari ni. Batal tak? Tak batal. Pasal tak sengaja. Tak sengaja kan. Ya Allah, kasihlah aku sifat tak sengaja ya Allah. Bukan kan. Tapi kalau betul, kalau orang-orang yang tak sengaja memang tak membatalkan ya, tak membatalkan puasa itu sendiri ataupun segala perkara yang membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya suami isteri bersetubuh. Ya, kita nampak macam common sense lah Ustaz, takkanlah orang nak suami isteri bersetubuh. Tapi ada yang tak tahu. Ya, ada yang tak tahu. Bila saya bawa pasal ni, ada pasangan suami isteri kata, Ustaz saya tak tahulah Ustaz, saya ingat boleh. Pasal suami isteri kan dah halal. Kan? Suami isteri pun dah halal, jadi puasa pun dah halal. Saya kata mana boleh tak boleh? Antara sebab ialah kan bulan Ramadan dididik nafsu kita. Ya, jadi kita tak boleh bersama dengan suami isteri pada siang hari. Malam boleh tak? Tak boleh tak? Ramadan tak boleh terus? Boleh. Kata Allah, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Aku telah menghalalkan kepada kamu untuk kamu mendekati isteri kamu pada waktu malam. Pada waktu malam. Jadi kalau pada waktu malam boleh. Kakak-kakak kalau contoh abang ada risik-risik, merisik melamar pada waktu malam, yang itu kan. Kakak pula tak boleh. Haram. Kita kan sedang berpuasa, kan. Siang hari boleh tak boleh? Malam hari boleh. Malam hari tu pukul berapa Ustaz? Lepas buka, Masya Allah. Terus Allahumma laka sumtu. Terus kan? Tapi dari segi teknikal, kita cakap teknikal dari segi hukum memang betul. Selepas buka boleh bersama-sama ya. Selepas buka boleh bersama-sama ya. Itu sebab kadang-kadang kalau ada pengantin dia nikah pada bulan Ramadan. Dia nikah pada bulan Ramadan dan nikah pada hujung-hujung Ramadan. Saya kata mencabar tu. Kan? Mencabar tu pasal kita dalam keadaan masih ada keinginan yang kuat. Kan? Langgar jadi yang masalah tu. Kan? Jadi kena jaga. Jadi benda-benda ni antara benda-benda yang dilarang berbuat ketika bulan Ramadan. Ataupun contoh benda-benda lain, contohnya kakak-kakak hari tu boleh berpuasa. Sekali tengah siapkan waktu buka tu 6.30 dah rasa lain macam.
Dah rasa lain macam. Pergi toilet sekali nampak dah uzur, datang bulan haid kan. Hari tu puasa batal tak? Batal tak? Batal. Sedih tak? Sedih lah Ustaz. Lagi setengah jam je Ustaz nak buka. Sekali tengok alamak keluar darah Ustaz. Kena qada ke Ustaz? Kena qada. Qadanya berapa hari Ustaz? 1 hari lah. Jangan pula kata Ustaz setengah jam tu je boleh Ustaz. Saya setengah jam je tak puasa, setengah jam je saya bayar balik. Tak boleh, kena bayar balik satu hari balik ya, 1 hari balik ya. Jadi itu antara dilema wanita lah yang kita tak boleh kawal. Contohnya benda ni tak kawal. Kalau Allah dah tetapkan macam itu, tetapkanlah. Tapi jangan pula kita menganggap tu sia-sia. Sia-sia je saya puasa hari ni. Tak. Pasal hari tu kita berpuasa, kita baca Quran, kita kasih sedekah, pasti ada pahala yang Allah nak set, nak berikan kepada kita. So jangan rasa bersedih dengan keadaan-keadaan tersebutlah ya. So kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi ibadah puasa ni adalah ibadah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia ada kesihatan, dia ada kemampuan. Kalau dia sakit macam mana? Tak wajib puasa. Ya, kalau contohnya ada orang tua sendiri yang contohnya tak boleh tak makan, nak makan kan, jangan bersedih kerana tak dapat berpuasa. Kerana apa? Kerana Allah dah beri kelonggaran untuk kita. Maknanya kita tak payah puasa pada hari itu. Ya. So kalau contohnya Ustaz, saya memang tak puasa Ustaz. Memang tak payah puasa, tak apa, kita bayar fidyah. Ya, bayar fidyah ini kalau orang yang sakit tapi tidak ada kesembuhan. Dia sakit Ramadan, dia sakit, lepas Ramadan pun dia sakit, maka dia bayar fidyah sahaja. Tapi kalau contoh hari tu kita memang demam, kita memang sakit, tak boleh puasa, dan tak boleh puasa hari tu, lepas Ramadan kita bayar balik. Ini bagi orang yang dia sakit bulan Ramadan, tapi lepas Ramadan dia sihat, jadi dia kena bayar balik. Tapi kalau orang tu memang sakit, Ramadan ke tak Ramadan dia memang sakit, maka digantikan dengan membayar fidyah. Dengan membayar fidyah ya. Ustaz, bila nak bayar fidyah Ustaz? Terbulan ya. Kalau bagi siapa kita orang tua yang rasa memang tak kuat berpuasa, boleh bayar fidyah anytime. Ya. Ustaz, boleh tak saya bayar 1 hari bulan nanti, hari Rabu, hari Khamis saya bayar untuk sebulan. Untuk sebulan Ramadan ni terus saya bayar. Boleh, silakan bayar. Berapa nak bayar fidyahnya sekarang ni dah lebih kurang $1.40. $1.40 hingga $1.50. Itu ikut harga beras. Ya, tapi kalau contohnya kita nak bayar a meal, satu set makanan satu set makan lebih kurang berapa harga sekarang? $10 ke 5 ke kan? Kita bagilah. Maknanya kita tetap bagi satu hari tu ialah $4, $5 kali 30 hari. Macam itulah kiraan tu. Tapi kalau nak ikutkan yang betul-betul, harga beras sahaja ialah harga $1.40. Ya, seperti mana saya katakan minggu lepas, kita nak bayar kat mana? Kita nak bayar. Kita boleh bayar kat masjid contohnya, ya, tapi masuk masjid kita kena cakap ini adalah fidyah. Kita nak kasih kat dalam tabung, letak dalam tabung tapi tulis dalam envelope, tulis fidyah. Ya, ataupun contohnya kita nak PayNow, kita nak internet banking, silakan. Kat remarks tu tulis fidyah. Jadi masjid tahu, pegawai tahu ini duit adalah untuk membayar fidyah. Ya, itu bagi orang yang sakit dan tak boleh berpuasa. Tapi kalau contohnya dia adalah orang muslim, orang mukallaf, ya, mukallaf tu apa maknanya mukallaf? Orang yang telah diwajibkan, orang yang ada kuasa, iaitu orang yang baligh dengan orang yang berakal. Ya, kalau dia orang gila, wajib tak puasa? Tak wajib. Ya, Ustaz, kalau dia buat-buat gila Ustaz, masuk Ramadan jadi gila. Ini memang gila lah orang dia. Kan? Jadi kalau dia memang sakit, dia memang gila, memang tak wajib dia untuk berpuasa. Ustaz, kawan saya bukan Islam tapi dia nak puasa, boleh tak Ustaz? How you fasting? I want to try lah. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah, kasih galakan. Jangan cakap, cannot. If you want to fast, you must say this. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak masuk Islam dulu, baru boleh puasa. Pasal my ustaz say orang Muslim aja yang wajib puasa. Tak. Orang yang bukan Islam, mereka boleh berpuasa, tapi puasa mereka tak sah. Puasa mereka tak ada apa-apa lah, setakat tahan makan minum, kesihatan sahaja.
Tapi dari segi pahala tak ada apa-apa sangat. Mungkin mereka nak merasakan sahaja kebaikan daripada ibadah puasa itu sendiri, ya. Itu jadi kita mesti ingat, puasa itu bukan sekadar tahan makan, tahan minum, tapi juga segala perkara yang membatalkan puasa. Contoh, tengok benda yang bukan-bukan, batal tak puasa? Tengok, boleh tengok. Batal tak puasa? Tak batal, tapi merosakkan tak pahala puasa? Merosakkan, ya. Sebab nak kena jaga-jaga. Ustaz, saya pergi gelam Ustaz. Oh, happening Ustaz. Happening lah kan. Tapi happening yang lain pun ada tak? Bukan makanan dia, bukan minuman dia, orang-orangnya tu happening tak? Kan? Ke kita puasa mata tak agak? Astagfirullah. Mana lagi mana? Kedai Tanjung Katong. Jalan. Aku tak nak tengok. Contohnya kan, pasal kita tahan mata kita kan. So kalau contohnya kita tertengok Ustaz, batal tak sebenarnya puasa? Tak batal, tapi dia merosakkan ibadah puasa itu sendiri, pahala puasa itu sendiri. So bulan Ramadan bukan hanya tahan makan minum, kita juga disuruh untuk menjaga mata kita. Kita disuruh untuk menjaga kemaluan kita. That's why kalau contoh suami isteri cium, batal tak batal? Tak. Siang hari ke malam? Siang hari ke malam pun. Siang hari ke malam. Tak umum. Siang hari. Suami isteri cium, batal tak batal? Cium tak kira apa-apa lah. Tak lebih spesifik awak. Mulut ke pipi? Mulut ke pipi ke dahi ke? Mungkin dia dah biasa. Contohlah cium dahi, biasa nak keluar kerja cium dahi contohnya kan. Cium pipi contohnya, dah biasa. Daripada sekarang memang dah biasa. Bulan Ramadan tak teruskan ke tak Ustaz? Kalau Nabi dalam hadis ni, Nabi different Nabi jawab kepada yang muda, Nabi kata haram. Yang muda, Nabi kata haram. Yang dah berumur, Nabi kata boleh. Kenapa Ustaz? Kenapa beza-beza ni? Kenapa ada preference ni Ustaz? Orang yang muda, mereka masih ada keinginan yang kuat. Jadi kalau mereka peluk pun, kadang-kadang jangan cakap cium, peluk pun takut-takut boleh bawa kepada bersetubuh. Kita yang maafkan tu, yang kebanyakan kita yang warga emas, kadang-kadang jangan cakap peluk, apa-apa pun tak ada apa-apa. Kan? Kita kat kategori mana tu? Kita dalam kategori pertama ke kategori kedua? Pasal Nabi tak kata umur yang demikian tak boleh, umur yang macam ni boleh. Pasal tak ada cakap macam itu. Nabi cuma cakap mana yang kuat, yang boleh tahan, dia boleh. Tapi mana yang tak kuat, tak boleh. Mana yang tak boleh. Jadi Nabi kasih jawapan yang berbeza-beza, kerana balik juga kepada kemampuan kita, ya. Kalau kita rasa kita dah memang rutin Ustaz peluk isteri sebelum pergi kerja, sebelum pergi sekolah, kita peluk isteri kita, peluk tak ada apa-apa. Tapi kalau kita takut dengan peluk itu boleh mendatangkan nafsu, kita jangan peluk. Better jangan peluk. Itu balik kepada keadaan kita masing-masing, insya-Allah. Boleh tak tidur sekatil suami isteri? Boleh tak? Boleh. Jangan pula tiba-tiba Ramadan beli kos atau pula katil luar Abang ni tu apa ni? You tidur luar ataupun you tidur bawah. Dia tidur bawah. Ni katil. Ni namanya katil Ramadan. Katil Ramadan aja dia keluar. Kenapa? Pasal kita tak boleh bersama-sama, haram. Tak, balik kepada kita sendiri. Kalau setakat tidur tak ada apa-apa masalah, ya kan? Tapi sebab ada di antara kita yang decided siang hari Ramadan mereka tak tidur sama-sama. Si suami biasanya tidur luar, suami tidur bawah, contohnya nak tidur sekatil, kerana nak jauhkan diri daripada perkara yang dilarang dalam agama ataupun dalam puasa, which is bersetubuh antara suami isteri, ya. Jadi itu nak kita fahamkan bersama. Jadi umumnya puasa bukan setakat tahan makan dan minum, kita juga kita kena puasa makan, puasa apa? Puasa nafsu, puasa mata, puasa hidung, puasa mulut, kan? Mulut ni kita berubahlah sikit lah. Sampai hari Selasa kita boleh cuba. Masuk hari Rabu dah baik dah. Apa ni? Astagfirullah, apa yang cakap ni? Bukan tu hari baru hari Senin depan kita baru pasal dia. Tu hari Senin, sekarang dah hari Rabu. Dah stop ni semua. Astagfirullah, apa ni? Buat astagfirullah contohnya. Ramadan pun didik kita daripada
bercakap benda-benda yang baik saja. Yang tak baik kita diam. Ya. Kalau contohnya orang cari gaduh dengan kita, cari pasal dengan kita, kata Nabi SAW, kalau contohnya ada orang yang cari pasal, cari gaduh, kita cakap dengan diri kita, saya sedang berpuasa. Boleh cuba tak kakak? Boleh? Oh, boleh. Kita cuba dulu macam mana. Mudah-mudahan insya-Allah ya. Contoh naik kat MRT, orang langgar kita, orang cari pasal dengan kita, sabar, saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Astagfirullah kan? Contohnya, ataupun bos suruh kerja kan. Kita dah marah di dalam hati ni bos ni kan, masih suruh. Tak apa, aku berpuasa. Contohnya lah kan. Tadi tu kata Nabi SAW, bulan Ramadan mendidik kita supaya kita dididik supaya kita dapat tahan kemarahan. So sebab dia macam masuk madrasah. Masuk Ramadan ni macam masuk sekolah. Lepas sekolah ni baru kita dapat hasil dia. Kita dapat masuk sekolah untuk menjadi yang lebih baik ataupun tidak. Jadi kalau kita rasa kita nak jadi yang lebih baik, jadikanlah Ramadan ni sebagai peluang untuk kita meraih kebaikan tersebut. Ya, kalau contohnya kita cakap kita jarang baca Quran, this is opportunity for you to read Quran. Pelan-pelan baca, tak ada masalah. Tidak ada pun disuruh untuk khatam Quran. Tapi galakan ada, disuruh galakan. Kalau boleh bulan Ramadan ni khatamlah Quran. Khatamlah Quran. Ulama-ulama satu hari satu juz. Satu hari satu Quran. Satu hari satu Quran. Ya, kita satu bulan satu Quran. Okeylah Ustaz. Kita tak sama level macam ulama-ulama Ustaz. Kita baru level biasa je Ustaz. Alhamdulillah. Kalau rasanya itulah kemampuan kita, go. Alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa Ustaz, saya nak khatam pun tak dapat lah Ustaz. Kalau saya target satu bulan ni 10 juz saja, 5 juz saja, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, asalkan kita ada usaha, ada effort tu. Ada effort untuk kita nak baca Quran. Ya, siapa yang ada kelebihan duit, berikan sedekah. Berikan sumbangan kepada masjid ke, orang-orang susah ke dan sebagainya. Go. Ya, siapa-siapa yang ada kelebihan dari sudut kewangan contohnya ya. Siapa-siapa yang ada kelebihan daripada sudut masa, berikan pertolongan. Tolong masjid ke, tolong buat kerja-kerja amal ke, you know. Itu semua adalah anugerah Allah untuk kita. Bulan Ramadan, bulan pahala, bulan ibadah, bulan untuk dekatkan diri kita kepada Allah, bulan untuk kita dapat silaturahim. Eratkan silaturahim. Bila lagi nak dapat sahur bersama-sama, bila lagi nak dapat makan pagi sebelum subuh sama-sama, kan? So itu opportunity for us bulan Ramadan ni. So bermula daripada hari Khamis ni, ya, manfaatkanlah sepenuhnya bulan Ramadan supaya bila mana lepas Ramadan, kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan penuh muhasabah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. So siapa-siapa yang nak diampunkan dosa, usahakanlah bulan Ramadan ni untuk menjadi Ramadan yang terbaik. Cabaran tu ada tak? Cabaran tu pasti ada. Sebelum masuk Ramadan ni, pergi mana-mana lagu raya dah keluar. Tiba-tiba lagu raya, lagu Ramadan tak ada ke? Lagu raya je, seperti that. Kan? Jadi itulah kehidupan normal kita macam itulah kan. Contohnya, ataupun contoh kita pergi belum masuk Ramadan ni, macam-macam bazar dah keluar. Bazar Gilang, bazar Busra Street, bazar apa lagi? Macam-macam lah, Jurong, macam-macam bazar ada. Siap kita plan lagi, minggu ni kita pergi bazar ni, minggu depan kita pergi bazar tu dan sebagainya. Silakan. Kalau saya kata haram tak boleh, kan? Benda ni harus, tak ada masalah, ya. Kalau saya kata haram, besok dosa nampak saya, oh ustaz cakap haram, dia sendiri pergi, kan? Kalau dah nampak ustaz haram, belikan sesuatu. Ustaz tak payah percik, macam itu maknanya. Ustaz tak payah percik ustaz, ustaz nak ikan kira ustaz, belikan, contohnya, ya. Tapi kalau tak, okey, maknanya kita manfaatkanlah sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan ni untuk bukan hanya sekadar puasa, tapi kita dapat menjadi insan yang lebih baik setelah itu. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik abang kakak, teman-teman yang dirahmati Allah, seperti mana yang dijanjikan, insya-Allah hari ini kita nak baca sedikit tahlil, ya, sedikit tahlil dan juga bacaan doa kepada sekalian almarhum almarhumah. Tapi tadi saya dapat paper ni banyak ni, kenapa ni dapat banyak? Saya tak akan sebut nama-namanya, ya. Jadi saya minta maaf, saya tak akan sebut nama-namanya seperti yang dijanjikan. You akan sebut nama sendiri.
Ya, saya akan kasih masa. You sebutlah nama-nama arwah bapa ke, arwah mak ke, arwah keluarga kita sendiri, insya-Allah. Kita akan baca sama-sama. Di depan ni pun saya akan sediakan slides untuk kita baca sama-sama, insya-Allah. Sama-sama yang ada buku cinta, ayat-ayat cinta pun ada dalam buku ayat cinta tu. Tentang bacaan tahlil, insya-Allah sama macam mana ada buku ayat cinta, ada juga kat sini, insya-Allah. Maka kita ambil kesempatan pada hari ini, hari Ahad yang terakhir, ya, hari Ahad yang terakhir sebelum kita masuk bulan Ramadan. Marilah sama-sama abang-abang, kakak, teman-teman dirahmati Allah, untuk kita menghadiahkan, untuk bacakan surah Al-Fatihah dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang lain buat ahli keluarga kita, adik keluarga kita, ya, ibu ayah kita, atuk nenek moyang kita, guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka bersama orang-orang yang saleh dan yang salihah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kubur mereka antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa jua kebaikan yang pernah mereka lakukan, mudah-mudahan digandakan pahala di sisi Allah. Apa jua keburukan, dosa yang pernah mereka lakukan, dimaafkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususnya untuk sekalian almarhum, almarhumah, ibu ayah kita, atuk nenek moyang kita, pakcik makcik kita, ahli keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang telah kembali ke rahmatullah, dan juga kepada sekalian muslimin dan muslimat di mana jua mereka berada. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka selalu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilayna wa liman ijtama'na hahuna bisababihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصلى الله رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita juga bacakan surah Al-Fatihah bagi sekalian yang sedang sakit, yaitu saudara Nur Syam Hatbah ya, dan juga yang sedang ada ujian, ada keselamatan, Nur Jannah binti Abdul Hamid, juga buat kesihatan anak Naufal Zarif ya, bin Azhar, dan juga Maya Iman bin Abdul Qayyum Adli, serta Nur Hidayah binti Khairuddin dan Nur Adlina binti Ismail. Sama-sama kita doakan buat mereka yang sedang sakit, yang sedang ditimpa ujian,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat diri mereka, diberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan mereka, digantikan setiap ujian dengan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga yang sedang ada masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bagi sekalian nama-nama ataupun dan sekalian keluarga kita, ibu ayah kita yang masih sakit, mudah-mudahan mereka juga diberikan kesembuhan, kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mendengar, yang Maha kabulkan segala hajat. Engkaulah yang Maha menyembuh segala penyakit ya Allah. Engkaulah yang Maha membantu dalam setiap urusan kami ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, kami menadah tangan, kami mohon rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon kasih sayang-Mu ya Allah. Kami dambakan kasih sayang-Mu ya Allah. Hanya dengan kasih sayang-Mu sahaja yang kami harapkan agar kami dapat meneruskan kehidupan ini dengan sebaiknya ya Allah. Ya Allah, kepada-Mu sahaja tempat kami mengadu ya Allah. Kami minta kepada-Mu agar Kau ampunkanlah dosa-dosaku, dosa-dosa kami semua ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa ibu ayah kami ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa ahli keluarga kami ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa teman-teman kami ya Allah. Kau ampunkanlah juga dosa sekalian muslimin dan muslimat di mana juga mereka berada ya Allah. Ya Allah, ibu ayah kami, keluarga kami yang masih ada, panjangkanlah umur kami semua ya Allah. Berikanlah kepada kami semua kesihatan, kekuatan untuk meneruskan kehidupan ya Allah. Ibu ayah kami, keluarga kami yang telah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Tempatkanlah mereka bersama orang-orang yang saleh dan yang salihah. Jadikanlah kubur mereka antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami di sini keluarga kami yang sedang sakit ya Allah. Berikanlah kesembuhan ya Allah. Berikanlah kekuatan ya Allah. Berikanlah kesabaran dalam diri kami dalam menerima ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Tiada kemudahan yang dapat kami rasakan, tiada kemudahan yang dapat kami rasakan kecuali bantuan daripada-Mu ya Allah. Sekali Engkaulah yang Maha berkuasa, Engkaulah yang Maha membantu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam masuki bulan Ramadan ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kekuatan, kemudahan dalam setiap urusan-urusan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, kemudahan dalam kami melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan. Temukanlah kami dalam bulan Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Berkatilah kami dalam bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, bersebera dengan masuk di bulan Ramadan ini, kami mohon kepada-Mu agar Engkau masukkanlah kami, keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami semua daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami yang sedang ada masalah, berikanlah bantuan-Mu ya Allah. Berikanlah jalan keluar-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha membantu dalam setiap urusan-urusan kami ya Allah. Engkaulah yang Maha berkuasa dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami juga yang sedang ada ujian dalam kehidupan. Berikanlah kesabaran ya Allah. Berikanlah ketabahan ya Allah. Kuatkanlah semangat kami untuk meneruskan kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami hamba yang banyak melakukan dosa. Kami tahu kami adalah hamba yang banyak melakukan kesalahan ya Allah. Namun kami yakin Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkaulah yang Maha Pengasih ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami juga mohon kepada-Mu ya
ya Allah, agar Kau berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam setiap urusan-urusan kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, kemudahan. Padulah keluarga kami, berikanlah petunjuk buat diri kami semua ya Allah, agar kami semuanya dapat mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami daripada kekotoran, bersihkanlah hati-hati kami daripada perasaan dengki iri hati ya Allah. Bantulah kami dalam kami menjadi hamba-hamba yang senantiasa menerapkan akhlak seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak tahu bilakah kami akan pergi ya Allah, namun Kau berikanlah kami kesempatan untuk kami mengucap kalimah la ilaha illallah suatu akhir hayat kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Kakak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan macam biasa insyaAllah ya. Minggu depan kita lagi 3 minggu ya kelas ya, bulan Ramadan kelas masih diteruskan sampailah 9 April ya. 9 April adalah hari yang terakhir. InsyaAllah minggu depan kita akan cover bab puasa, dan seterusnya nanti kita akan cover bab umrah insyaAllah ya, dalam masa 3 minggu akan datang insyaAllah. Dan seterusnya Bapak dirahmati Allah, bagi siapa yang berhajat untuk memberikan sumbangan wakaf lift ya di Masjid Darussalam, boleh memberikan sumbangan. InsyaAllah kami akan sediakan flyers di luar, bolehlah ambil insyaAllah, diedarkan kepada semua. Dan juga bagi sesiapa yang ada kelebihan nak membantu keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, insyaAllah hari Sabtu depan kami merancang untuk menghantar ya betul, kami merancang untuk menghantar makanan ya, dan juga kurma kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan. Jadi siapa-siapa yang berhajat untuk memberikan sumbangan dipersilakan. InsyaAllah besok malam juga kami akan adakan malam hijrah berselawat ya, esok malam di Masjid Darussalam insyaAllah. Bagi siapa yang ada kelapangan bolehlah bersama-sama insyaAllah esok malam selepas solat maghrib insyaAllah. Baik Bapak Kakak dirahmati Allah, masuknya bulan Ramadan ni saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan Ramadan Mubarak kepada semua. Mudah-mudahan Ramadan kita diberikan kesihatan, diberikan kemudahan untuk dapat beribadah insya-Allah. Dan jika ada kekurangan, kesilapan daripada saya, gurauan-gurauan yang terkasar, percakapan-percakapan yang tak tersusun ya, mohon dimaafkan daripada saya ataupun teman-teman sukarelawan ya, Ustaz Syafaat, mohon dimaafkan semua. Mungkin dalam kita berjumpa hari minggu ke minggu kan, walaupun jumpa kita nak ambil makan, kadang-kadang nak ambil makan tu terkasar ke ya, tak bagi ambil ke ya, nak ambil dua kan sebagai satu ke ya, marah ke kan, minta maaf ya, maafkan ya semua. Ya, jadi sebelum kita masuk Ramadan, dosa-dosa kita dah dimaafkan dan kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan bersih insya-Allah. Jadi tidak ada apa-apa nak diberikan. Insya-Allah semua yang datang hari ini bolehlah ambil beberapa ajwab ya di luar. Insya-Allah kita berikan secara percuma, bolehlah dijadikan sebagai tanda mata sebelum kita tanda mata masuk Ramadan insya-Allah ya. Tapi yang makan sekarang masuk dalam Ramadan cepat. Bulan Ramadan ni baru buka. InsyaAllah. Okey, itu ada tanda mata daripada saya. Selamat berpuasa, selamat beribadah. Mari sama-sama tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey, saya nak cerita dalam buku dah habis dah. InsyaAllah.